Kadang-kadang saya sangat kagum dengan golongan-golongan yang anaknya ramai. Naik kereta suara buruk. Tak boleh tutup tingkap pun. Tingkapnya tak auto, kena apa? Manual, kena pusing. Tingkap tak boleh tutup. Aircon tak ada. Masuk dalam kereta 7 orang. Bayangkan suara 7 orang. Tapi ketika mana dia start enjin kereta, suami isteri saling berpual-pual. Anak-anak di belakang bermain-main, seronok. Dia gurau senda sama dia. Kita kata, ya Allah, bahagianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu balagha risalatahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda ليلها كنهارها إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اهتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengacara majlis yang dimuliakan Tuan Imam, Ketua Kampung, pemimpin-pemimpin masyarakat di Pulau Awur, Mesir, tidak dilupakan kepada Al-Fadhil Ustaz Syafi'i bin Mustafa, penolong pengarah bahagian pengontan Majlis Agama Islam Negeri Johor, Al-Fadhil Ustaz Zakwan, kepada amin-amin Baitul Mal daerah, kepada hadirin hadirat, mukminin mukminat penduduk Pulau Awur, Mesir, dan juga peserta ataupun ahli rombongan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberikan Allah akan kesihatan yang baik. Jadi alhamdulillah kita berada pada malam ini dengan izin daripada Allah di malam minggu, Sabtu malam minggu. Jarang-jarang sekali kita berada di sini untuk kami lah, tetapi untuk penduduk sini memang sinilah tempatnya. Maka dengan kehadiran kami di Majlis Agama Islam Negeri Johor, maka kita mengambil sedikit kesempatan untuk sama-sama tazkirah, memberi peringatan bersama. Tadi disebutkan tazkirah ringkas. Setakat mana ringkas, saya akan melihat sejauh mana kekuatan masing-masing pendengar. Kalau dengarnya kuat, dengarnya baik, maka ringkasnya mungkin panjang. Tapi kalau dengarnya dah mula melentuk dan mula kecundang, maka ringkasnya akan lebih pendek. Jadi bergantung kepada masing-masing. Jadi insya-Allah berdasarkan daripada undangan kepada saya berkaitan dengan infak ataupun suburi harta kamu dengan infak, maka saya suka untuk mengambil satu daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Sesungguhnya kami hiasi hidup manusia dengan kecintaan dan hawa nafsu kepada perempuan dan anak pinak. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa kami hiasi hidup manusia dengan nafsu kepada perempuan. Untuk lelaki Allah berikan nafsu kepada perempuan, untuk perempuan nafsu kepada lelaki. Maka jangan sebut bahawa nafsu itu benda yang tak baik. Kerana apa? Kerana Allah hiasi manusia dengan nafsu. Kalau bukan kerana nafsu, maka puan-puan tak kahwin. Tapi alhamdulillah kahwin kita. Tadi kami pergi ziarah rumah Pak Harun, dia kata cucunya ada 20 lebih. Cicitnya ada 1 orang. Anaknya 6 orang, 3 disimpan. Jadi kita faham 9 semuanya. Maksudnya memang semua manusia itu dia nak berkahwin. Sama ada dia berkahwin terus duduk Pulau Awur, ataupun dia berkahwin kemudian dia balik ke darat ataupun lain-lain tempat. Maka kita diberikan Allah perhiasan untuk berkahwin. Semua orang nak kahwin. Tak ada orang tak nak kahwin. Kalau siapa yang tak nak kahwin, laki dia suka laki, perempuan suka perempuan, dia ada masalah lain. Jadi perhiasan hidup manusia Allah berikan perkahwinan. Tetapi bezanya dengan malaikat, iaitu malaikat dia tidak ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, malaikat tidak ada malaikat yang berkahwin.
Dan malaikat tidak boleh kita sebutkan ia memiliki jantina. Tak boleh kata malaikat lelaki, tak boleh kata malaikat perempuan. Kalau kata malaikat perempuan, kufur. Barang siapa yang kata malaikat lelaki, fasik. Jadi dua-dua salah. Jadi malaikat dia tidak ada jantina dan tidak memiliki alat kelamin. Tetapi Allah berikan manusia perhiasan dengan adanya kecintaan kepada perempuan. Ini perhiasan hidup manusia. Dan kemudian lepas cinta kepada perempuan, Allah hiasi hidup kita dengan cinta kepada anak pinak. Jadi sebab itu kalau kita lihat ramai orang, sama ada dia mencintai harta dari kata sebutkan, ataupun dia mencintai akan anak-anak. Allah sebut dalam surah Kahfi, Allah pun menyatakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak pinak perhiasan hidup di dunia. Ada orang memang dia banyak harta. Kalau zaman sekarang orang banyak harta, majoritinya tidak ramai anak. Ada orang yang hartanya tak banyak tapi anaknya ramai. Pernah kami pergi satu rumah ketika mana daerah Asnaf, dan kita pergi rumah tu tak serupa rumah. Tak ada dinding. Yang ada cuma ampai dan ditutup dengan baju. Maka tapi kita lihat rumah yang ditutup hanya dengan ampai, kemudian tak ada bilik dalam rumah. Dia tanya dengan dia, anak berapa? Dia kata, bolehlah Ustaz, anak ada 12. Anaknya ada 12. Itu pun Ustaz nyambil je. Nyambil 12. Kalau tak nyambil tak tahu berapa anaknya. Bayangkan orang yang rumah tak ada dinding, tak ada bilik, tapi dia boleh beranak pinak ramai. Tapi ada orang yang anaknya ramai, yang hartanya banyak tapi anaknya sedikit. Kadang-kadang saya sangat kagum dengan golongan-golongan yang anaknya ramai. Naik kereta suara buruk. Tak boleh tutup tingkap pun. Tingkapnya tak auto, kena apa? Manual, kena pusing. Tingkap tak boleh tutup. Aircon tak ada. Masuk dalam kereta 7 orang. Bayangkan suara 7 orang. Tapi ketika mana dia start enjin kereta, suami isteri saling berpual-pual. Anak-anak di belakang bermain-main, seronok. Dia gurau senda sama dia. Kita kata, ya Allah, bahagianya. Lihat keluarga tersebut pun nampak kebahagiaan. Lihat keluarga ini bahagianya, lihat dengan mata kasar kita. Tapi ada orang naik kereta besar, velfire besar. Naik kereta mesti, kita maaf kalau ada yang kereta yang begitulah. Tak ada kaitan kita nak tegur. Jadi ada orang yang kereta besar. Anaknya 2-3 orang je. Tapi ketika mana duduk kereta, ayah kata duduk diam-diam. Jangan gerak. Jangan makan. Makan pun tak boleh sebab kereta mahal. Isterinya ketika mana mula start enjin, pandang tingkap. Tak pandang langsung suami, pandang tingkap. Jalan, terus tidur. Jadi kita nampak mata kasar kita lah, kita tak boleh nilai dari sudut apa yang berlaku. Dan kita nampak mata kasar macam kurang bahagia. Ada orang memang hartanya banyak, bahagianya kurang. Ada orang anaknya ramai, tapi bahagianya lebih. Jadi manusia ini Allah hiasi pertama dengan perempuan. Yang kedua Allah hiasi dengan anak pinak. Sebab kita memang suka dengan anak pinak. Sebab itu orang yang berkahwin, dia sangat suka dengan anak-anak. Dan kemudian Allah kata wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dan manusia itu sangat suka dengan qanatiril muqantarah, dengan harta yang melimpah ruah. Manusia suka hartanya bertimbun-timbun. Ada orang dia sangat suka untuk dia melihat hartanya banyak, walaupun cash tak ada di tangan. Sekarang ni popular orang main saham. Orang main saham baru ni pun kami buat program dengan Zam Saham, iaitu pemilik kepada Direct Warrior, tahu? Kelab bola sepak Kelantan. Orang Johor yang dia berasal daripada Kaman Perlis ataupun berasal daripada tempat niaganya di Senai, di Kulai. Dan kemudian dia telah berjaya beli Direct Warrior, kelab bola sepak Kelantan. Dan dia bayar hutang 6 juta. Yang tunggakan pemain-pemain Kelantan semua dia bayar. Sedangkan dia niaga burger je. Zam Burger dia punya produk, Zam Burger. Sampai dia nak beli kelab Kelantan, orang kata pun takkan orang jual burger boleh beli kelab Kelantan. Tapi dia boleh beli. Kenapa? Sebab dia orang yang main saham. Ada orang main saham ni, dia tak nampak cash pun. Dia tak nampak pun duit di tangan, tapi dia suka nampak nilai duit dia. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang main saham, kerjanya tengok saham dia. Turun naik. Duit dapat tak? Tak. Nampak tak duit? Tak. Tapi suka tengok duit nampak. Ada orang dia ambil kad ATM, dia pergi cocok dekat ATM machine untuk tengok kaki je. Tengok kaki, Alhamdulillah, 10,000, 100,000. Keluar balik kad. Bukan keluar duit, keluar kad. Kenapa? Suka tengok kaki. Ada orang memang dia suka tengok angka. Suka harta yang menimbun. Mana ada orang tak suka harta menimbun.
Sebab itulah Rasulullah sebut al-malu khadiratul halwa. Sesungguhnya harta itu satu benda yang disukai dan sangat dicintai oleh manusia. Tak ada manusia yang benci harta. Semua manusia suka kepada harta. Sebut sahaja kita, kalau tiba-tiba ada orang datang, dia ada harta, dia banyak harta nak pergi dengan kita, dia tak akan suka. Dia tak akan suka dengan apa yang diberikan. Sebab itu dinamakan mal. Mal itu adalah harta. Kenapa mal? La sumiya malu mala illa li'anna an-nasu yamilu ilaihi. Tidak dinamakan harta sebagai harta kecuali manusia sangat cenderung kepada harta itu. Maksud mala cenderung. Jadi orang suka dengan harta. Orang sanggup berbunuh-bunuhan kerana harta. Orang sanggup cerai-berai kerana harta. Orang sanggup kahwin dengan orang tua kerana harta. Ada. Kalau tengok cantik bukan main, tiba-tiba dia kahwin. Kita melamar dia tolak. Kenapa? Sebab tak ada harta. Ada Ustaz Uman tak ada harta. Kan? Tapi kalau ada orang lain yang lama dia kaya, jawatannya Tuan Seri, Datuk Seri, dia terima pula kerana harta. Jadi orang ini sanggup dia buat apa pun kerana harta. Jadi sebab itu harta yang menimbun ini. Rasulullah kata, Allah sebut, Allah kata manusia itu sangat suka. Sama ada harta itu berbentuk wang, berbentuk emas, ada berbentuk perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dan manusia juga suka dengan khailil musawwamah, dengan kuda perang yang gagah ataupun tunggangan yang gagah. Ulama tafsir waktu ini disebut tunggangan yang gagah kereta besar. Kalau mungkin orang pulau dia suka ada bot besar. Okay. Kalau orang di darat dia suka ada kereta besar. Ada orang kereta dia bersusun. Banyak kereta yang mewah-mewah. Okay. Guna tak? Tak guna. Kalau ada saya tanya dengan orang kaya ni, guna tak kereta ni? Tak guna. Setahun sekali je nak pergi bercuti jauh sikit dalam Malaysia, baru bawa kereta besar. Kadang-kadang tak guna. Kenapa tak guna? Banyak sangat. Kenapa beli? Sebab nak tunjuk orang bahawa keretanya banyak. Ada orang suka begitu. Wal an'am, ada yang suka ternakan. Ada orang dia punya ternakan banyak. Kambingnya banyak. Dia punya apa? Dia punya lembu banyak. Dia punya ayam banyak. Ada yang banyak dia punya kebab. Dan baru ni kita punya saudara kita di Terengganu, iaitu saudara Khamis, yang anak ni syukur Khamis, berternak kebab. Yang dia ternak kebab ratusan, dan separuh daripada kebabnya kena dengan wabak. Dan akhirnya kebabnya meninggal, mati. Jadi ada orang dia suka dengan ternakan-ternakan yang banyak. Dan ada juga manusia yang suka wal an'ami wal hars, dengan cucuk tanam. Orang suka cucuk tanam. Ada orang tanamnya berekar-ekar. Banyak harta daripada apa yang dimiliki daripada harta. Ini semua Allah sebut bahawa perhiasan hidup manusia. Kita tak boleh nafikan bahawa kita tak suka. Semua manusia suka dengan, sama ada perempuan, sama ada suka dengan anak, suka dengan harta yang bertimbun daripada emas dan perak, daripada duit, daripada tunggangan, daripada kerendaan, daripada ternakan ataupun daripada tanam-tanaman. Tetapi Allah menyatakan wallahu indahu husnul thawab, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya kepada Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Jadi harta yang kita miliki, yang ada pada kita, walaupun Allah sebut juga dalam surah Kahfi yang saya baca tadi, Allah kata al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak pinak perhiasan hidup di dunia. Memang kita suka dengan harta dan anak pinak. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tetapi yang baki daripadanya yang soleh. Jadi ada ulama sebut wal baqiyatus salihatu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu al baqiyatus salihat. Kena sentiasa amal. Siapa yang tak ada duit, apa yang dia kena amal, dia kena amal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini amalan kepada golongan yang tak miliki duit. Ada permulaan Islam. Jadi kemana orang miskin datang jumpa Nabi, dia tanya dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, dia mengadu dengan Nabi, dia kata nahnu nasumu wa hum yasumun. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Nahnu nusalli wa hum yusallun. Kami solat, mereka juga solat. Wa hum yunfiqun wa nahnu la yajidu malu liyunfiq. Mereka berinfak dan harta, tapi kami tak ada harta nak infak. Orang kaya boleh solat macam kita. Orang kaya dia boleh puasa macam kita. Tapi orang kaya dia boleh infak, kita tak boleh infak.
Orang miskin tengok orang kaya sedih je. Kenapa? Dia boleh infak, kita tak boleh infak. Nak infak apa kalau duit tak ada? Seluk-seluk poket duit tak keluar. Kalau seluk-seluk poket duit keluar. Alhamdulillah ada duit, tapi tak banyak. Di pulau tak bawa duit banyak sangat. Jadi kita seluk-seluk poket keluar duit, ada orang seluk-seluk poket duit tak keluar. Jadi orang yang miskin ni dia nak buat apa? Dia lupa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami nak buat apa? Orang kaya dia boleh buat apa yang kami buat, tapi kami tak boleh buat apa yang dia buat. Maka Rasul kata beginilah, aku bagi amalan, kamu amal. Apa dia? Rasul kata, la tansa fi kulli duburi minas solat. Jangan kamu lupa tiap-tiap lepas daripada solat, iaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Rasul kata yang ini. Dan 33 ini kalau boleh kira. Jangan tak kira. Jangan ikut imam je, kira. Kenapa? Sebab guru saya sebut, Syekh Muhammad Nuruddin Bangku Al-Badari Al-Maki, Hafizahullah. Dia kata, kita ni buat duit kira. Jadi kemana kita keluar duit daripada bank, jangan cerita ATM lah. Kadang-kadang kita keluar duit daripada kaunter, dan kita bagi slip tu, kita pun nak keluar duit. Jadi kemana keluar duit tu, biasanya kalau duit banyak, cashier tu dia akan pergi dekat mesin, dia akan kira di mesin. Kira mesin, okay, 10,000, cukup. Maka dapat dekat tangan dia kira lagi 1, 2, 3. Masa dia kira tu kan kita nampak, tengok, kita pun kira sama 1, 2, 3, 4. Kita kira ikut dia. Mula kita umat kami ikut dia kira. Lepas tu kita ambil duit tu, kita kira lagi tak? Kira. Punya kedekutnya kita kira. Tadi mesin yang kira dah, orang tu kira, kita kira. Jadi bagaimana kita terima baki beli barang, kira tak? Kira. Posen pun kira kadang-kadang. Bang, posen tak cukup. Buat bagi posen. Kalau bab duit kira, tapi nama zikir tak nak kira. Kenapa kita nak zikir untuk imam? Kalau imam zikir 32, kita tak dapat 33. Siapa yang zikir 32 tak dapat pahala sama macam 33. Walaupun zikir tak ada pahala, tapi tak sama 33. Jadi kena zikir. Zikir 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini orang miskin tak pernah tinggal. Sebab Rasulullah kata, kalau kamu buat ni, tak ada siapa yang boleh menandingi pahalamu, orang yang terdahulu ataupun orang yang selepas. Maksudnya siapa yang buat ni, pahala dia besar. Tak ada orang yang boleh tandingi pahala dia. Jadi orang miskin pun amal. Dia amal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lepas dia amal tu, tak lama orang kaya dengar. Orang kaya dengar. Sebab subhanallah, tengok orang miskin ni, apa yang dia amal lepas solat ni? Sebab biasanya Rasul lepas solat, Rasul akan biarkan sahabat dia zikir sendiri. Jadi perbahasan ulama Allah, imam nak baca kuat ke perlahan ke, banyak perbahasan. Seeloknya imam baca kuat untuk didik jemaah. Jadi zaman Rasulullah, Rasul akan biar sahabat zikir. Jadi orang kaya tengok, orang miskin ni zikir apa? Jadi mereka berhati-berhati dan mereka dapati orang miskin dia zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lepas dia dengar tu, mereka pun amal. Orang kaya pun amal. Orang kaya amal, maka orang miskin jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, kami yang miskin ni, kamu bagi amalan untuk kami. Orang kaya dengar dia buat. Benda senang. Orang miskin boleh buat, takkan orang kaya tak boleh buat. Jadi ketika itu terus dia mengadu dengan Rasulullah. Macam mana wahai Rasulullah? Kami miskin, kami tak boleh buat apa yang mereka boleh buat, tapi apa yang kami buat, mereka boleh buat. Akhirnya Rasulullah kata beginilah, Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya orang miskin tetap, kalau orang kaya itu dia beramal dengan sebanyak-banyak amalan, orang miskin tak boleh potong dia punya pahala. Jadi orang kaya dia ada kelebihan. Kelebihan apa? Harta, tak ada lebih lain. Dari sudut yang lain sama dengan orang miskin. Tapi apabila dia ada lebih harta, maka bagaimana dia nak gunakan harta dia untuk dia gunakan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama sebut tadi wal baqiyatus salihat, dan terbaki daripada yang soleh khairun inda rabbika thawaba, sebaik-baik di sisi Tuhanmu akan ganjaran pahala, wa khairun amala, dan sebaik-baik cita-cita. Jadi wal baqiyatus salihat adalah pertama tadi zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan ulama sebut juga Allah kata al-mal wal banun, harta dan anak pinak. Maka maksud harta dan anak pinak yang terbaki daripadanya adalah yang soleh, adalah siapa yang boleh beri manfaat. Kita ada harta mana yang akan bawa manfaat ketika mana kematian kita.
Sebab itu ketika mana Rasulullah sebut dalam sepotong hadis, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amalahu illa min salas." Matinya anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama apa? Sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Kenapa Rasulullah sebut sedekah jariyah pertama? Ilmu manfaat kedua, anak soleh ketiga, anak soleh yang mendoakan ketiga. Setiap kerutan yang Rasulullah sebut, dia ada sebab. Kenapa sebab? Sedekah jariyah, harta yang kita miliki, yang kita infakkan untuk jalan Allah. Itu sebagai sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah benda yang paling mudah untuk dapat pahala lepas mati, berbanding ilmu manfaat yang dimanfaatkan. Contoh hari ini saya ada ilmu, saya ajar kepada tuan-tuan. Saya ajar, maka saya dapat pahala mengajar. Tapi adakah pahala berterusan? Bergantung kepada siapa yang mengamalkan apa yang saya ajar. Kalau orang tak amal, tak ada pahala. Contoh, saya ajar ada pahala, tapi kalau tuan-tuan tak amal, maka pahala kepada saya tidak mengalir selepas daripada kematian saya. Dan begitu juga anak soleh yang mendoakan. Siapa yang ada anak? Dia ada anak. Kemudian, nak dapat anak senang tak? Susah. Ada orang kahwin bertahun-tahun tak ada anak. Dah ada anak, senang tak nak jadikan anak soleh? Lagi susah. Adakah kita yakin anak-anak kita sekolah tahfiz itu baik dan dia akan menjadi soleh? Tak. Belum tentu. Berapa ramai anak yang belajar cemerlang tak jadi pun anak soleh. Pertama nak dapat anak payah. Yang kedua nak jadikan soleh pun payah. Lepas dah soleh, bukan cukup soleh, mendoakan. Rasulullah kata, wa waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua dia. Kita yakin ke lepas kita mati anak kita doakan? Tak yakin. Kenapa boleh yakin? Tak boleh yakin. Anak kita dalam 10 orang, berapa ramai yang sanggup doakan tiap-tiap kali lepas solat dengan doa yang dipahami dan dia menjiwai. Mungkin dia baca, dia kata Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma. Dia boleh baca, tapi betul ke hati dia kata, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami? Memang hati mulut dia baca, tapi hatinya tak baca, tak sampai. Bukan cukup dengan mulut, dia kena dengan hati. Maksudnya nak dapat yang ketiga payah. Tapi yang paling senang sedekatin jariyah. Sebab kita ada harta, tuan-tuan ada harta. Contoh saya ada duit ni dalam kocik. Lepas ni kalau saya keluarkan saya punya RM10, saya masuk dalam tabung masjid Pulau Awu, ada siapa yang boleh halang saya nak sedekah? Tuan-tuan kata, Ustaz saya boleh halang Ustaz sedekah? Tak. Sebab harta saya, sekali saya nak sedekah. Jadi apabila saya ada duit, saya nak keluarkan, itu terpulang kepada saya. Kalaulah masjid dan kita sumbang tadi, tiba-tiba masjid berikan sebuah kipas. Kipas ni berpusing. Maka tak boleh kipas ini berpusing, ketika itu setiap pusingannya mengalir ke pahala kepada siapa yang menyumbang duit kepada kipasnya masjid. Bayangkan, mungkin ada orang yang sumbang kipas ni. Ada orang yang sumbang kipas ni. Tengok, sejuk dan penceramah. Penceramah sonok, penceramah sejuk kipas. Jadi, orang yang menyumbang kipas ni penuh pahala dia. Mengalir sedang. Kalau dia dah meninggal, maka mengalir pahala kipas yang sedang berpusing. Jadi sebab itu, maksud daripada wal-baqiyatus shalihat, harta yang bermanfaat buat dirinya. Jadi harta yang kita miliki ini bukan yang ada dalam akaun itu memberi manfaat buat kita, tapi sejauh mana yang kita laporkan pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu satu ketika mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha dapat seekor kambing. Dapat seekor kambing hadiah daripada sahabat untuk Rasulullah. Dia dapat kambing tu, maka tiba-tiba ada orang miskin datang. Fatimah ni memang Rasulullah ajar untuk berikan sedekah kepada orang miskin. Pernah satu ketika mana Fatimah sedang nak makan bersama dengan 2 orang anaknya, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Buka puasa, mereka puasa, nak buka puasa, adalah 3 ketul buah. Maka ketika mana makan, tiba-tiba datang orang miskin untuk minta sedekah waktu buka puasa. Maka 3 orang ini dia sanggup keluarkan 3 biji buah yang mereka miliki untuk berikan makan kepada kaki miskin yang sedang minta. Sedangkan mereka pun lapar, puasa. Kenapa Fatimah puasa dengan anak ni? Sebab mereka tak ada makan, maka mereka puasa. Adalah makan untuk buka sikit, tapi itu disumbangkan. Jadi kalau Fatimah dapat sahaja kambing, maka ada orang miskin minta, Fatimah akan bagi. Kecuali satu bahagian. Satu bahagian ni Fatimah tinggal. Bahagian mana? Bahagian peha kambing. Kenapa peha kambing? Sebab peha kambing bahagian yang paling Rasulullah suka. Ini bahagian Rasulullah suka. Jadi kalau tuan-tuan suka dengan Ustaz Anwar, Haibul Anwar yang datang sini, tuan-tuan hidang peha kambing. Kalau suka lah, tengok malam ni makan apa. Kalau peha kambing tu dia sayang kat Ustaz.
Kalau bukan, kurang sayang lagi. Mungkin ikan ke apa tak pernah. Tak saya, Rasulullah dia suka bahagian peha. Peha dia memang Rasulullah sangat suka. Jadi Fatimah pun bagi semua dekat orang miskin peha ikan. Masak, jadi Rasulullah datang, dia pun makan. Jadi dia pun makan, Rasulullah kata, wahai Fatimah, kamu tinggalkan apa untuk kamu sedekahkan apa untuk mereka? Maka dia kata, aku sedekahkan semuanya kecuali bahagian peha. Dalam riwayat lain sebut, dia kata, Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk kami? Jadi ada orang sedekahkan, hadiahkan kepada Rasulullah kambing, maka apa yang tinggal untuk kita? Maka dia kata, abqaina al-katifah, tinggal kepada kita bahagian peha dia wahai Rasulullah. Jadi Fatimah kata, tinggal bahagian peha dia wahai Rasulullah. Mungkin ada yang tanya pula, Ustaz, kenapa Fatimah panggil ayah dia Rasulullah? Okay. Macam Tok Imam kan. Jadi pun balik rumah, anak panggil Pak Imam. Pelik ke panggil abang? Pak Imam, pelik. Kalau ketua kampung, Tok ketua kampung. Anak panggil bapak, Tok ketua kampung. Kan pelik. Isteri Rasulullah panggil Rasulullah apa? Rasulullah dia tak panggil Habibi ke sayang, tak panggil Rasulullah. Kenapa? Khususnya Rasulullah. Memang isterinya kena hormat, dia kena panggil Rasulullah. Memang anak ni kena hormat, dia kena panggil Rasulullah. Siapa pun mereka kena panggil Rasulullah. Berbeza dengan kita. Apa jawatan kita tak boleh bawa ke rumah. Jangan bawa kita punya paku, bawa balik rumah. Paku kita banyak tak boleh uniform, jangan bawa balik rumah. Jangan panggil abang panggil abang. Jangan panggil ketua polis. Tak boleh. Jangan panggil abang, panggil ketua kampung. Tak boleh. Kat rumah kena bawa title keluarga, bukan title apa berada kat pejabat. Tapi untuk Rasulullah memang kena bawa. Jadi Fatimah kata, wahai Rasulullah, yang tinggal kepada kita bahagian peha je. Jadi Rasulullah pun kata dengan Fatimah, jawapannya salah wahai Fatimah. Jawapan kamu salah. Apa yang betul wahai Rasulullah? Yang betul, abqaina kullaha illa katifah. Yang tinggal kepada kita adalah semua bahagian kambing kecuali peha. Kenapa pula yang tinggal kita peha? Bukan semua. Rasulullah kata tidak, yang tinggal kepada kita semua kecuali peha. Kenapa? Sebab apa yang kamu sumbang itu yang tinggal kepada kita nanti lepas kita mati. Lepas kita meninggal, yang kita infak itu yang akan bawa untuk bertemu dengan Allah. Yang kita makan tak ada manfaat untuk akhirat. Jadi apa yang kita sumbang, kita kira balik daripada gaji kita, kita sumbang berapa? Sumbang banyak ke sumbang sikit? Kalau sumbang banyak, maka banyak itu nanti bawa ke dalam ke akhirat kita. Tapi kalau sumbang sedikit, maka sikit itu ada pahala tak? Ada. Tapi sikitlah sahaja yang akan bawa kita kepada akhirat. Jadi kerana itulah, apabila kita memiliki daripada harta, kita kena ingat bahawa harta bukan untuk kemuliaan. Sebab ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni tuan-tuan kena ingat, satu dari peringatan yang tuan-tuan boleh ingat adalah salah seorang sahabat sahaja yang lahir dalam Kaabah namanya Hakim bin Hizam. Lahir dalam Kaabah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, ibunya bersihkan Kaabah waktu zaman jahiliyah. Tiba-tiba rasa nak bersalin, terus beranak dalam Kaabah. Namanya Hakim bin Hizam. Tapi Hakim bin Hizam masuk Islam lewat tahun yang ke-8. Dia kata umurnya separuh Islam, separuh non-Muslim. Jadi maksudnya kalau umurnya 80, 40 tak Islam, 40 Islam. Jadi dia masuk Islam tahun ke-8. Lepas masuk Islam tu, apa tujuan dia? Jumpa Rasulullah minta duit. Jumpa Rasulullah minta duit sebab tu mu'alaf. Kan orang mu'alaf ni kan memang dia berhak dapat duit Baitul Mal. Jadi mu'alaf ni dia pergi Baitul Mal, jumpa Rasulullah minta duit. Minta duit. Jadi Rasulullah tengok Hakim ni dia bukan orang miskin, dia ada juga duit, tapi dia suka minta Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata beginilah. Dia kata ya Hakim, dia kata al-malu hadiratul halwa. Sesungguhnya harta itu satu benda yang dicintai. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Harta ni disukai, disayangi. Semua manusia suka. Tapi kena ingat Rasulullah ajar. Rasulullah kata barang siapa yang ambil untuk kecukupan dirinya, maka Allah berkati dia. Adakah salah kita ada kereta banyak? Tak salah. Selagi mana kereta yang kita punya banyak tu guna. Yang salahnya tak guna. Tiba-tiba terus tak guna berapa tahun, jual. Kenapa tak guna? Yang tak guna salah. Salah ke kita ada baju banyak dalam gobok kita? Tak salah baju banyak. Yang salah baju banyak tak pakai. Salah. Salah ke slipper banyak? Tak salah. Yang salah slipper banyak tapi tak sampai masjid. Itu salah.
Situ banyak, satu orang dalam masjid. Salah. Jadi, tidak ada harta banyak, duit banyak, salah. Tak salah ada harta banyak. Tapi yang salah, kalau kita tak guna duit itu kepada manfaat. Jadi Rasulullah kata, siapa yang ambil duit, harta untuk sekadar kecukupan, maksudnya untuk kehidupan dia, untuk keluarganya, supaya tak meminta-minta, untuk dia ada duit juga untuk menyumbang, maka dia mendapat keberkatan daripada Allah. Tetapi Rasulullah kata, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ فِيهِ. Siapa yang ambil harta untuk kemegahan diri, untuk kemuliaan. Ada orang yang ada harta untuk orang pandang dia mulia. Jadi pun orang isi saya share. Dan kalau tak ada lain, saya ada lain, alhamdulillah. Jadi isi saya share Ustaz tu. Sebab isi saya pergi rumah tak kerja. Dia kata apa dia satu-satu tu, orang yang tak ada duit, ada pangkat, tak ada apa, orang tak orang pandang. Cuba jadi kaya, kata. Cuba jadi kaya, pasti orang akan nak kawan. Jadi satu orang lain dia share dengan saya. Saya kata, jangan anggap begitu. Kita nak orang kawan dengan kita untuk kalau dia jadi baik, biar orang kawan tak ada kebaikan, bukan kerana harta. Sajalah ada kongsi-kongsi, kita berkongsi balik ilmu kan. Sebab kadang-kadang ada orang dia nak harta untuk orang anggap mulia. Ada orang dia nak jawatan untuk orang hormat dia. Siapa yang ambil semata-mata kerana itu? Ada ahli politik, dia nak bertanding untuk pilihan raya. Untuk apa? Dapat kemuliaan. Bukan hanya untuk rakyat, tapi nak dapat kemuliaan, dapat title, dapat jawatan, dapat duit. Semata-mata kerana itu, Rasulullah kata Allah tak akan berkati dia. Allah tak akan berkati hidup dia. Kalau dia nak duit, semata-mata untuk kemuliaan. Sebab jangan anggap duit sebagai kemuliaan. Dia tidak boleh memberi kemuliaan. Tapi ambillah kemuliaan dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah lanjutkan hadis ni. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Cara bagaimana kita nak ambil harta untuk kecukupan dan tak ambil harta untuk kemegahan dan kemuliaan adalah banyakkan menginfak. Rasulullah kata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sejak hari itu, Hakim bin Hizam tak minta sedekah lagi. Sampai zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Hakim miskin. Tapi ketika itu, Hakim tidak meminta apa-apa daripada khalifah. Khalifah bagi duit daripada Baitul Mal. Sebab dia itu miskin, Hakim tak terima. Kenapa tak terima? Sebab Rasulullah pesan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim infak duit dia sampai dia tak ada apa-apa. Kenapa? Sebab harta tak boleh beli apa-apa. Dia tahu harta yang banyak tidak memberi manfaat untuk dunia. Tapi harta yang banyak, kalau dia banyak sumbang, dia akan bawa kepada akhirat nanti. Sebab itu yang lebih baik apa yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena ingat Rasulullah pesan dalam sebuah hadis. Rasulullah kata, "Iza mata ibnu Adam Rasulullah kata, "Iza mata ibnu Adam." Kalau matinya anak Adam, yajdi'ul mayyita thalasa. Akan mengikuti si mati itu 3. Jadi kita bersihkan kubur kan. Ada kubur yang terlihat, ada kubur yang tak terlihat. Kubur lama. Jadi ada yang nampak, ada yang tak nampak. Ada yang kubur dalam batu katanya. Kalau boleh depan dia toyo angkat batu tu. Ada dalam batu tu. Rasanya tak mampu nak angkat batu besar tu kan. Itu dalam batu tu ada lagi. Masa dia nak musik kita tengok. Semua kuat jadi tebang-tebang pokok. Pokok hidup, pokok yang tak yang okey lagi pun dia tebang semua lagi. Semangat semua. Bersihkan. Jadi dekat kubur ni Rasulullah kata, ketika mana orang mati, maka akan ikuti orang mati itu 3. Yajbi'ul mayyita ahlu wa malu wa amalu. Ikuti si mati dia punya keluarganya, dia punya hartanya, dia punya anak binanya. Ini akan ikuti si mati. Hartanya bukan, hartanya, keluarganya dan amalannya. Maka dia akan ikut. Ketika mana seorang mati, keluarga akan menangis. Pertama akan mandikan, yang kedua akan sembahyangkan, kemudian kapankan sembahyangkan diri ke kuburan. Yang kedua akan ikuti mati adalah dia punya harta. Masuk daripada harta nanti ada anak yang tak nak naik kereta jenazah untuk diri ayah dia. Bawa kita sendiri. Kita besar-besar. Dan saya ada kawan seorang umur 65 ke atas, dekat 70, dia bawa ke jenazah. Memang dia bawa ke jenazah, bukan jenazah, dia bawa dekat-dekat, dia bawa pada Timur, daripada JB tu dia bawa pergi dekat Kelantan, pergi dekat apa, Terengganu. Kadang-kadang dia telefon saya tengah malam, "Ustaz, jom ikut saya." "Di mana Terengganu?" "Tak ada kerja ke apa?" "Bawa mayat, bawa jenazah." Dia kata, "Senang Ustaz bawa jenazah." "Senang." Saya kata, "Kenapa senang bawa jenazah? Tak banyak sungai."
Kan? Tak berhenti mana-mana. Mana ada berhenti nak kencing ke nak apa. Tapi kalau bawa orang hidup, macam berhenti. Suka bawa tengah-tengah malam. Dia kata dia semangat betul. Luar biasa. Dia kata apa? Banyak-banyak saya bawa jenazah ni. Kalau yang mati itu isteri, jarang-jarang suami ikut naik ke jenazah dia. Kalau dalam 10, saya letak dalam seorang dua lah suami yang ikut dia. Tapi kalau suami meninggal, biasanya isteri ikut. Tengok baiknya orang perempuan ni. Suami mati, isteri ikut naik ke jenazah. Tapi kalau isteri mati, jarang-jarang suami ikut. Sampai gitu dia sebut. Ini saya tak tahulah dia punya kiraan. Kalau tuan-tuan tengok macam mana lah. Dia boleh tengok orang pulau macam mana. Suami isteri meninggal, dia ingin tak? Dia ingin Ustaz, bukan pulau ni seorang aku nanti. Tak ingin nampak kan. Jadi nak kata, ketika mana orang itu mati, keluarga pasti ikut. Harta ikut, dan harta ikut ni juga ulama kata, hartanya pangkat ni. Apa maksud pangkat ikut? Kalau yang meninggal itu bos, biasanya siapa akan ikut? Anak buah dia. Kalau menteri, dia punya mungkin ada, mungkin dia punya rakyat dia akan iring. Sebab kenapa? Kerana jawatan. Seseorang yang memiliki jawatan, tak semestinya orang iring kerana orang itu baik. Tapi kerana orang iring kerana dia memiliki jawatan. Kalau orang tak iring dia, nanti orang kata, engkau bos mati pun kau tak tengok. Jadi dia kerana jawatan, orang akan iring dia. Dan yang ketiga akan iring dia amalan. Tapi yang amalan ni tak siapa nampak. Jadi kalau itu orang akan nampak, keluarga ni hebat-hebat anak dia. Yang ni belajar UK, yang ni belajar sekian. Dan macam Ustaz saya, Dr. Hisham pernah cerita, dia kata ada seorang ayah tu ketika mana dia sedang sakit, anaknya semua kereta besar. Kereta Ferrari, kereta Porsche, kereta besar-besar. Tapi baca talqin pun tak nak. Ketika mana jemaah, ayah dia sedang nazak, jemaah sedang baca Yasin, talqin, anak-anak semua tengok TV je. Bisa rokok tengok TV. Sedangkan anak semua kerja, hebat-hebat, semua belajar luar negara. Jadi, ada orang tengok, keluarga hebat-hebat. Ada orang tengok, jadi kenapa ramai sangat iring dia sebab jawatannya tinggi. Ramai pula yang datang. Ada yang guna keadaan daripada jabatan untuk iring jenazah ni. Kenapa? Sebab dia orang ada jawatan. Orang akan nampak. Yang amalan ni tak ada siapa yang nampak. Tapi Rasulullah kata, yarji'u isnani wa yabqa wahidah. Akan pulang dua, akan tinggal satu. Yarji'u ahlu wa malu. Akan pulang dia punya keluarga, akan pulang dia punya harta. Keluarga sesayang mana seseorang itu kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada ibu ayahnya, tak ada keluarga yang minta dikemudikan sekali. Tak ada. Dan dia sayang macam mana pun tetap dia kena balik rumah. Dia dikemudi sekali, tidur-tidur tak. Dia akan balik ke rumah. Sayang mana pun dia akan balik, dan semakin lama semakin lupa kepada siapa yang ditinggalkan. Kemudian hartanya lagi tak akan dilupa. Lepas kematiannya harta akan difaridkan. Ketika itu semua hartanya akan diberikan ikut pusaka. Siapa yang berhak akan dapat. Ada orang langsung tak ingat siapa pemilik harta asal. Sebab harta dah berpindah milik. Tetapi yang tinggal hanya dia dengan amalan. Amalan inilah nanti akan menjadi peneman kita dalam kubur. Amalan inilah bergantung kepada harta yang kita ada, sama ada ia menjadi amal atau ia sekadar kekal di akaun bank. Kalau dia menjadi amalan, maka dia akan dapat pada ketika itu adalah penolong ia dalam kuburannya. Ketika mana kita di padang mahsyar, tak ada lagi jawatan kita, keluarga kita, harta kita yang akan tolong kita di padang mahsyar. Yang ada siapa? Amalan sahaja. Ketika mana melalui tentian sirat, tadi kami pergi ke Bukit Awal tadi. Daripada sampai bukit tu nak lintas tu ada titian yang dah reput. Kalau nak lalu reput tu pun krem kaki. Ada orang jadi krem kaki kan. Reput. Itu titian adalah titian sirat macam mana? Lagi panjang titian sirat, seluas sejauh mata memandang. Siapa yang boleh teman kita dalam titian sirat yang lebih tipis daripada laut rambut yang dibelah 7? Bayangkan rambut belah 7. Rambut ni tipis kan? Belah 7. Boleh lalu ke? Kalau batu yang kayu yang panjang reput pun takut. Apatah lagi rambut yang tipis. Siapa yang boleh teman kita tolong kita? Amalan. Tak ada satu pun yang boleh tolong kita kecuali amalan. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena pastikan kita ini memiliki amalan untuk jadi teman kita dalam kubur, menjadi teman kita di padang mahsyar, menjadi teman kita nanti melalui sirat, dan meneman kita untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itulah, mudah-mudahan dengan sedikit daripada tazkirah yang saya nampak semua cergas. Saya ingat nak ringkas, tapi nampak semua semangat luar biasa. Semangat luar biasa, kita pun lanjut sampai ke Isyak. Kalau ikut semangat ni, saya rasa sampai pukul 10 pun masih boleh lagi.
Tapi cukuplah sekarang itu. Tadi pun Tok Imam pun dah berbunyi dengan laungan azan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Walaupun mungkin kita ni taklah banyak sangat harta, tapi yang lebih penting adalah harta yang kita ada tu kita banyak menyumbang pada agama Allah. Tak penting dia punya apa amount. Yang penting sejauh mana kita sanggup untuk keluarkan untuk agama Allah. Bukan Allah lihat dia punya kuantiti tapi kualiti daripada duit. Jadi sebaik-baik sedekah tu apa? Rasulullah kata sebaik-baik sedekah adalah sahabat tanya, ma'aflu sedekah wa yasu, apakah sedekah yang paling baik? Rasulullah kata tafdalus sedekah wa anta syahihun bakhilun syahih. Kamu sebaik-baik sedekah adalah ketika mana kamu merasakan bakhil dan sangat perlukan duit. Bila yang paling baik pada sedekah, paling ketika mana kamu sedang sedang kegawatan ekonomi. Contohnya sekarang, berapa bulan? 10 hari bulan. Gaji lama lagi ni 25. Jadi gawat. Tengah gawat tu duit nak sangat, maka ketika itu paling baik sedekah. Bila tahsyal faqra wa ta'malul ghina. Ketika mana kamu takut duit habis, ketika mana kamu sangat harap duit tambah. Dan sekali orang tengah tak ada kerja, orang tengah duit tak banyak, mungkin kalau nelayan itu dia ikan pun tak berapa nak ada. Kalau ada ikan pun mungkin tak ada yang beli. Waktu gawat tu paling baik sedekah. Bukan Rasulullah kata bukan paling banyak. Tengah gawat paling baik sedekah. Ini pula Rasulullah kata. Patutnya orang paling banyak harta kena sedekah tak? Ketika mana gawat, ketika itu sedekah. Duit tak ada, sedekah. Duit tinggal RM5 je dalam kocik, sedekah. Boleh? Saya pun tak boleh kan? Tapi itulah sebaiknya sedekah. Ada 5, sedekah 3. Itu pun manfaatnya besar. Tapi ada orang ada 5, disimpan orang 5. Tapi bukan kuantiti yang Rasulullah kata, dan bukan kuantiti yang Allah lihat, tapi kualiti. Jadi kualiti tu tengah tak duit banyak tu, dan itulah banyakkan infak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh terus untuk menginfakkan harta. Sama ada infak itu dengan zakat yang wajib. Dia kalau infak wajibah zakat. Yang kemudian yang sunat-sunat, umpama dengan berwakaf, bersedekah dan lain-lain. Mudah-mudahanlah ada manfaat yang saya sampaikan. Yang paling itu semua daripada Allah. Jangan masih mengampun dan maaf. Kalau ikut dia punya waktu tu tak cukup. Tapi apakah daya nak undang lagi tak tahu bila sampai. Ustaz boleh lagi tak datang untuk kuliah dekat Pulau Au. Entah bila nak sampai. Nak naik ferry tu, nak naik bot tu tak sampai nanti. Jadi insya-Allah lah kalau ada rezeki, ada waktu ni Ustaz Anwar pun dekat 10 tahun nak jadi Amin Baitul Mal. Penolong Amin Baitul Mal asalnya naik pangkat Amin Baitul Mal dekat 10 tahun dekat Mesir, baru kali pertama undang kami untuk hadir ke pulau. Tapi alhamdulillah lah. Datang dekat saya Ustaz Anwar boleh nak ajak kita pergi pulau. Akhirnya dia bawa saya pergi pulau dengan kawan-kawan. Jadi alhamdulillah dia dapat pergi ke pulau, baru dapat tuan-tuan ada markas kirah saya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat dan kita dapat mengambil sedikit pengajaran untuk diri saya dan kita semua. Yang baik semua daripada Allah yang masih mengampun dan maaf. Jadi terima kasih kepada semua penduduk Pulau Au kerana mengalu-alukan kehadiran kami dan sanggup untuk menyediakan segala kelengkapan kepada kami. Jadi yang baik itu semuanya daripada Allah yang bermah. Mudah-mudahan kita memaafkan dan kita mengambil segala pengajaran-pengajaran yang baik sahaja. Dan kita bertemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.